Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Jadi kita tanya ulang balik yang semalam. Ya belik, ibarat dia tu belik sikit dah. Belik sikit. Dia tanya ke kalau muka suratnya sebelah tu baris yang ke apa kan yang kelima tu. Jangan ada itu mana dan lagi disyaratkan keduanya itu, dua saksi itu jangan adalah mughaffal. Ini mughaffal ini lawan bagi dhabit. Mana janganlah ada orang yang nak naik saksi berkahwin itu adalah dia tu mughaffal, yang lalai. Apa makna mughaffal tafsir? Yakni nyanyuk. Yang itu nyanyuk. Apa dia makna nyanyuk sini? Iaitu mughaffal atau nyanyuk tu. Mereka yang tiada dapat menghinggakan suatu pekerjaan. Dia tak boleh nak menghinggakan satu pekerjaan. Mana tak boleh nak ingat. Tak boleh nak tu dia nak tupukan satu pekerjaan yang itu dia. Tak ingat lah. Jadi murad pekerjaan sini adalah ijab dan qabul. Murad pekerjaan di sini adalah ijab qabul. Mana di si ijab qabul dia tak boleh nak hinggakan, dia tak boleh nak tahu. Tak reti, tak ingat apa yang dia katakan pihak wali, apa yang dia katakan pihak suami, tak tahu, tak ingat. Dan tiada dapat menghafazkan di mana mendabitkan dia, hafazi mana mendabitkan dia. Dia akan suatu perkara tu, murad suatu perkara ni mana lafaz bagi wali dan lafaz bagi suami. Lebih gitulah, kalau tidak tak payah tu. Lafaz dah lagi taknya. Semalam duk cari-cari jumpa dalam ibarat iqna'. Ibarat iqna' katanya maknanya dhabit. Di antara syaratnya adalahnya as-sam'u wal basar wad dhabt. Di antara syarat bagi dua saksi itu adalahnya dengar, melihat dan dhabt. Apa makna dhabt tu? Iaitu ingat apa itu lafaz bagi wali dan tu lafaz pihak suami, iaitu ijab qabul. Dia ingat lafaz tu. Apa yang dia katakan oleh pihak suami, pihak itu wali dia tahu dan dia ingat. Dan apa yang dia katakan oleh pihaknya suami pun dia ingat. Ini maknanya adalah kalau dia tu mughaffal tidak sah. Syaratnya jangan dia mughaffal, lalai, nyanyuk. Bersalahan maknanya bersalahan jenis hakikatnya bersalahan. Orang nyanyuk tadi, mughaffal tadi bersalahan ini sah. Jika ia dua saksi, jika ia dua saksi tu. Hafaz dia hafaz, ini lafaz pun hafaz, ini hafaz lafaz ijab qabul. Ini lafaz maknanya ingat lafaz tu yang disebutkan oleh pihak wali dan lafaz yang disebutkan oleh pihaknya zu. Maka dia ingat. Kemudian dia selepas itu maka lupa. Siapa tu lupa? Ingat apa tu lupa? Ini ikhsah. Tapi lepas tu dia tambah dengan hampir masa sekalipun. Ini maknanya walaupun nasi itu. Dengan hampir masa sekalipun makna walaupun lupa itu dengan hampir mana dengan dekat masa, dengan sebentar masa sekalipun. Muradnya tu hampir masa sini selepas dia akad nikah lupa balik. Masuk akad nikah ingat. Ketikanya ilahnya tu suami. Ilah tu wali katanya adik aku nikahkan kau akan Zainab binti Umar bin Saleh. Tutup ni apa kau? Tu baik. Tak boleh. Masuk Pak. Tutup. Mana selepas tu dia ingat. Tak masalah dah. Mana walaupun ada sini mana dengan jenis notamah. Walau lupa ia dengan hampir masa sekalipun. Maknanya selepas akad nikah Pak. Lupa dah. Tapi masa nikah tu dia ingat balik. Ketika akad nikah apa yang dia katakan oleh pihaknya itu pihak wali dia ingat, dia tahu, dia reti. Dia dengar, dia dengar dia tu dan dia nampak
Dah wali dan tu zuk. Lepas tu dia pula ialah dhabit apa yang dia katakan oleh pihak wali dan apa yang dia katakan oleh pihaknya zuk, maka mereka itu dua-dua tu dia tahu, ingat, dengar belaka. Selepas tu pak lupa lalu dah. Selepas lupa sekalipun sah. Mana bersalahan jika ia hafaz kemudian maka lupa baca sekat tu. Kemudian lepas tu lupa. Dengan hampir masa sekalipun, makna walaupun dengan hampir masa sekalipun, mana sekejap. Dalam kitab pujian disebut maknanya walau bin nisyani an qurbin. Walaupun dengan lupa an qurbin sebentar. Maknanya sepasnya akad nikah pak lupa dah. Bawa katanya sah dah tadi. Zuk suami tu maknanya tu wali dan zuk itu mana akad nikah. Selepas akad nikah makanya dia ingat. Dia tanya, "Gimana sah dak lafaz tu?" "Oh sah." Balik dah. Apa kata oleh tu wali, apa yang dia katakan oleh tu zuk, dia pun ilahnya ada mengatakan bahawasanya lafaz itu adalah dah sah dah sempurna dah. Selepas itu seminit 2 minit dia pun lupa. Zuk tu apa? Wali kata gapo tadi? Zuk kata gapo tadi? Tak ingat dah, tak apa. Tak masalah. Hadis sah. Sekalipun jenis sah. Anda gitu, sekalipun sah. Murad katanya dengan hampir masa, maknanya selepas akad nikah pak lupa dah. Itu murad katanya dengan hampir masa sekalipun. Itu ibarat dia. Payah. Ibarat sini. Ibarat payah tu sebab dia buai ke, ibarat dia buai tu. Perlalu katanya walau dengan hampir masa sekalipun, lain sikit. Dan lagi disyaratkan pula ada keruannya saksi itu jangan ada pencarian yang keji, iaitu mana tiap-tiap pekerjaan yang membuat padanya menjatuh maruah dia. Tiap kerja, tidak usaha yang menjatuhkan maruah dia. Itu mana tak boleh nak saksi lah masa tu. Masa tu tak boleh nak saksi dah. Itu maruah dia. Maka yang demikian itu, demikian mana? Demikian pencarian yang keji tak tu, yang keji tak ada itu bersalahan mana berlainan dengan sebab bersalahan pangkat manusia. Ni tak apalah. Dan sah akad nikah itu sini pula dah. Dan sah akad nikah itu dengan mereka yang hafaz, mana yang dhabit. Hafaz mana yang dhabit. Sah dengan dhabit. Dengan dhabit, dengan ingat lafaz boleh dan lafaz bagi zuk tu. Mereka yang hafaz pada ketika akad ni tu haspa tak ada dah. Ketika akad yang hafaz, kemudian dia selepasnya akad nikah, kemudian mana selepas akad nikah maka ia lupa. Jika hampir masanya sekalipun, mana jika tengok situ. Jika mana walaupun hampir masanya masa lupa sekalipun. Dah. Ingat metanya lupa tak masalah. Sebab kita pun tak nanti orang nyanyi sangat kita kadang-kadang. Kalau orang ingat tak kuat tak apalah. Zuk akad nikah guna tadi. Aku tak ingat dah apa yang katakan tadi. Ni setengah orang tu sebut sekali ingat dah. Kalau tu makna lupa tak masalah. Yang penting masanya akad nikah adalah dia ingat dan dia reti dan dia dengar apa yang dia katakan pihak wali dan apa yang dia katakan oleh pihaknya zuk. Dah. Tu masa tu sang yang sebab masa kira tu masuk akadnya. Selepas tu sebelum tu tak ada kira dah. Sebelum tu ingat pun tapi masuk akad tak ingat tak jadi. Sebelum akad nikah ingat tapi masuk akad nikah tak jadi. Dah mana tak ingat tak jadi tu. Yang penting adalah masuk akad tu. Lupa selepas tu dia nak masalah walaupun sebentar. Mana tak lama lupa. Sekalipun tak syaratnya lama. Makna mafhumnya min babi aulanya kalau dia ingat lama ambil babi aula sahlah. Ingat lama ingat bolehnya 20 minit, 10 minit, sejam. Ada 2 jam masalah. Tu min babi aula sahlah. Ini masa sebentar ingat pas ikat nikah lupa sekalipun tak masalah sah. Tu ibarat dia. Dan demikian lagi baca. Semalam siapa mana dah? Tu sah dah. Dah tak apa dah baca ni. Semalam pun panjang tapi duk itu. Dan demikian lagi sah akad nikah juga dengan orang yang muhrim. Mana orang yang ihram dengan haji atau umrah. Sahlah jadi maka sahlah jadikan 2 saksi. Tetapi yang aula jangan dijadikan keduanya jadi wali lah. Aulanya tak sahlah orang duk ihram yang kita minta dia buat jadi itu saksi. Dan demikian lagi sah dijadikan. Tapi ini ala sahihi, setengah ulama kata tidak sah. Wakila la yasihu, itu indah qalbi. Sah dijadikan 2 saksi itu dengan orang yang mastur adilnya. Tu mastur adil ni ibarat serupa dengan kita ianah. Ianah katanya mastur al adalah.
Yang sembunyikan ialah yang tersembunyikan ialah keadilan dia. Murad tersembunyi keadilan dia maknanya itu khilaf tafsir ulama. Murad katanya ialah itu mastur adilnya, itu khilaf tafsir di antara ulama. Khilaf tafsir. Apa murad kata mastur ialah tersembunyi keadilan dia. Mastur keadilan dia dengan bahasanya tidak dimakrufkan, tidak dikenalikan bahasanya dia itulah buat dosa besar. Orang tak tahu berkata bahasanya dia tu buat dosa besar. Ataupun tidak, orang tahu kata dia tu mengakili dosa kecil. Itu masalahnya. Dah, masur adalah itu. Tak kenal, orang tak kenal belakang. Jadi apabila orang tak kenal tu seolah tadi adil lah, dipanggil mastur adil situ. Ada setengah ulama tak ada. Murad katanya mastur atau adil, keadilan dia adalah mereka yang tidak ditazkiyahkan, dia nak saksikan oleh dua saksi di sisi tok qadi, di sisi hakim. Kata bosnya dua saksi ini adalah adil, adalah orang jujur, tak ada orang naida. Sekadar tak email, sekadar kita tengok zahir saja. Itu khilaf tafsir. Dan tiada wajib dibicarakan daripadanya adil pada batinnya. Tak syarat kita nak bicara nak di tu pembahasan ini tak wajib ini akan zu. Tidak wajib ini akan zu. Tak wajib akan zu. Dalam i'anah katanya la jalzamu az-zauja al-bahsu. Tidak wajib akan zu oleh bercara, oleh dok siasat, oleh dok periksa. Akan dia bicarakan daripadanya adil, jadi adil dua saksi dia sungguh, tak syarat. Mana tidak syarat bahasanya ilahnya dia tu ilah nak tahu sungguh memang tu dua saksi ini adil sungguh ke lagu mana? Tak syarat. Atau bahasanya kena cari dua saksi itu khilaf tafsir tadi. Adakah dia kena dicari dua saksi menyaksikan bahasanya dua saksi ini adalah orang yang berjuru sungguh? Tak syarat dah. Kerana apa? Kerana bawa padanya lah susah. Bawa pada susah. Bawa pada panjang masa dan menyusahkan. Dan dia kehendaki dengan mastur itu di sini. Iaitu mereka yang diketahui akan dia, akan mereka itu tak adil pada zahirnya. Orang tahu kata dia itu adalah adil. Zahirnya memang adil lah. Maksud adil maknanya bahasanya orang tak tahu hati buat dosa besar. Buat pasti tak tahu. Hak tahunya tengok zahir. Tengok zahir apa dia? Oh, juruhnya orang tu. Semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, pergi masjid semua. Ada. Mai Jumaat tak tu tak rajin duk tinggal. Tapi lah masya-Allah. Mengupak orang hari-hari. Ada ni masalah ni. Zaman kita banyak benar lah. Tak kata orang awam kita pun sama. Subai atas kepala. Janggut tapi masya-Allah. Ada apa dia? Duk buat dosa hari-hari. Hak tu maknanya apa dia panggil mastur adil dia. Orang tak tahu. Apabila taubat habis. Dah. Lakar dah. Dengan bercampur mana sebab bercampur gaul, bercampur aduk, dicampur manusia tu. Mana dia ketahuikan dia kata dia tu adil pada zahir, pada luar dah. Sebab apa boleh tahu ke dia? Tak lupa padanya tahwi. Dengan bercampur, jadi campur, dah campur agama. Tiada disucikan mana padahal tiada disucikan. Tiada disucikan padahal tidak disucikan. Mana tidak ada dinasaksikan dua penyaksi di sisi hakim, pada hakim tak ada. Ingatlah hak tadi hak bagi kelima tadi tu, no dabit balik tu. Baiki balik dah hak lima tadi ibarat dia. Kelima tu. Nanti masuk dengan semula dah pagi tu. Dengan awal tu. Sebab ibarat situnya salah. Bukan salah, dia potong. Kalau potong tu makna kita nak nak baiki balik dah dengan nanti masuk dengan hak awal sikit. Mukadimah dia. Malam pun baca pun pelik situ dah dengan awal sikit. Jagalah baiki ni kita ni sebab baca kok dia pula dobit penuh dah ni tapi tu besi tu. Baik, kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, tiada dihubungkan mana tiada dikiaskan. Tidak dihubungkan mana tidak dikiaskan. Kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Tuhfatul Muhtaj. Tidak dikiaskan, dihubung mana dikiaskan, dijadikan semacam hukum, disumpahkan hukum dia. Apa dia? Mastud adilnya itu, mastud adilnya nyo tu kecilnya, tak ada luah, tak ada rojak apa dah. Nyo saksi boleh atau tak rojak lah, sepatutnya kecil je.
tiada dihubung mana tidak dikiaskan, tidak diserupakan hukum. Maksud adilnya itu bila? Apabila taubat orang yang fasik. Tak boleh kias ni. Mana tak serupa. Masalah orang fasik, tiba-tiba dia taubat. Orang fasik dia taubat, boleh tak jadi tu saksi selalu? Tak boleh. Setahun tunggu. Tunggu setahun. Mana orang tu buat saksi, orang dah tahu tadi ni buat fasik ke apa, tak maya. Kalau dah tak maya, tiba-tiba dia taubat, masalah. Dia taubat dah, pergi keluar 40 hari dah. Mari berjuruh dah, pergi sejid semua dah. Nak tunggu setahun dulu nak minta nak saksi, ingat. Kalau orang dulu dia buat dosa besar tak maya, kita tahu orang ni tak maya, tahu orang ni tak puasa, tiba-tiba dia keluar 40 hari, 4 bulan masalah. Balik 4 bulan boleh jadi saksi dah, tak boleh lagi. Juruh dah. Ada janggut panjang dah 4 bulan masalah. Tahajud tak tinggal dah. Tak boleh nak jadi saksi. Ya kena tunggu setahun. Berbeza dengan maksud adil. Maksud adil lalu tak apa dah. Mana maksud adil pun buat dosa besar juga. Ada maksud adil ni. Tapi orang tak tahu. Hak tengok zahir memang dia adalah orang berjuru. Hakikatnya na'udzubillah. Supaya kita lah tak. Kita mau ni. Oh, kita tengok kitanya berjuru. Allah, berjuruhnya sak ni. Juga nah. Ada masalah gitu. Tapi hakikatnya na'udzubillah. Maka tiba-tiba orang fasik taubat, boleh tak nak serupa dengan maksud adil? Jawabnya tak boleh. Maksud adil boleh jadi saksi sah. Maksud adil boleh naik saksi. Maksud adil boleh naik saksi. Sebab tu tak wajib tu kita buat maknanya tu haram kita yang tu membukukan ialah tu kejahatan kita. Kita malam-malam buat jahat, orang tak tahu kita berjuru. Maka tak boleh kita dedahkan ialah kejahatan kita pada orang tu kerana susah taubat. Kecuali kita menyusukkan dalam kitabnya sebut, ulama sebut, kalau kita menyusukkan tujuan nak orang puji kita, tujuan nak orangnya hormat kita, tu haram ya. Tu nak buka tu. Kerana kitanya susuk nak nipu orang ya, nak nipu orang ni tak. Kitanya tak takut orang tahu, susah nak taubat. Pak orang tengok kita berjuru, tiba-tiba orang minta kita nak saksi. Ada kita tak sia lah, cara lain lah tak sia lah. Demo ni tak ada dah nak orang lain lagi. Demo tak lebar lah tak. Tak lebar pondok lah, tak pakai lah. Buat juruh tu. Saya tak juruh mana. Apa. Boleh tak? Tak apa dah boleh. Oleh itu orang ramai tak tahu kita buat dosa, makanya boleh orang tu nak saksi sah, nak saksi tu. Berbeza dengan orang ramai tahu atau orang lain tahu tak bosnya dia tu buat dosa besar atau mengakalikan dosa kecil, maka tak boleh. Kena taubat setahun dulu. Mana dua ini tak boleh diserupakan. Tak serupa. Masalahnya tu maksud adil, sah nak saksi. Adapun yang fasik walaupun dah taubat tak boleh nak saksi, nak tunggu setahun. Tu. Taubat bila? Tak lupa pada taubat. Apabila taubat orang yang fasik taubat pada ketika akad. Ketika akad nikah. Ada ketika akad nikah taubat. Kita bakal tu taubat belaka ya. Dah minta bosnya orang tu dah buat fasik. Tiba-tiba masanya nak saksi, masa nak nikah, wali nak nikah, tiba-tiba wali tu ialah taubat. Tak lah ya. Atau bosnya ialah saksi tu taubat. Saksi tu dosa dah. Kalau wali sah, wali makna taubat selalu sah dah, lepas dah. Lepas tu wali adalah kalau dia tu taubat sah jadi wali lalu. Kalau saksi masa dia taubat, masa akad nikah atau sebelum tu sebentar, tak pas tahun lagi dia taubat, tak boleh naik saksi lagi, nak tunggu setahun. Tetapi istidrak pada sah. Sungguh pun mengatakan sah. Sungguh pun mengatakan sah, istidrak pada sah tu. Sah mana? Sah dijadikan dua saksi tu. Sungguh pun mengatakan sah, tetapi tiada sah dua saksi itu dengan dua saksi yang tersembunyi Islamnya. Kalau tersembunyi Islam tak boleh. Tersembunyi adil tu boleh. Kalau tersembunyi keadilan dia, maka adalah sah jadi jadi saksi. Tapi kalau dia tu ialah tersembunyi keislaman dia, tu Islam dia, ataupun ialah tu tu hamba dia, sifat kehambaan dia tak sah. Sebab tu katanya tak sah, tiada sah dua saksi itu dengan dua saksi, mana tidak sah dua saksi itu dengan dua saksi, mana dengan kita menjadikan dua saksi yang tersembunyi Islamnya. Islam itu. Mereka yang tersembunyi Islam maknanya mereka tidak tahu kelakuan dia pada salah satunya. Batin ataupun walaupun dia tepat yang Islam, tepat agama. Dia tak sembunyi, maknanya dua saksi yang tersembunyi Islamnya. Orang tak tahu Islam. Walaupun duduk sekali dengan orang Islam. Duduk sekali orang Islam tapi orang tak tahu. Ramai kita kan ya. Tak, lebih lagi kalau duduk di Indonesia, di Malaysia masalah. Ada dia bukan Islam pun, kecil Melayu, kecil apa muka semua Melayu dah. Tapi dia tu ialah murtad dah, dia tu ialah yang Kristian dah. Tak, duduk sekali kita. Tapi kita tahu tak rajin. Ada orang ni Islam bila? Ada, orang tak tahu. Jadi kalau tersembunyi dengan Islam dia, makalah tidak sah kita jadi saksi.
Lepas tu memadai guna. Memadai dengan dia mengaku tak apa dah. Memadai dengan bahasanya dia mengaku, kata bahasanya ada lagi. Dengan bahasanya dia tu ilahnya Islam. Saya orang Islam. Tak apa juga. Saya orang Islam. Ada semata dengan mengaku tak apa dah. Kalau kita ni, kalau kuasa tu Asia Tenggara kita ni, kalau tengok pakai subel, tu ada janggut tu je lah, pakai jubah tu. Ada? Ada orang juruh dah. Tapi orang Arab tak. Arab kita pakai subel, pakai hari ni. Dia tanya, mu Islam ke tak? Tu Arab. Kerana apa? Kerana Arab ni adat dia tu alahnya, pakai ni mana pakai apa? Pakai adat je dia dok ingat atas pakai ni, faham dia kata pakai orang kitanya, orang asing. Ada? Tu dia faham situ. Kerana apa? Kerana Yahudi dah membunuhkan itu adat dia. Habislah. Tapi kalau orang ngaji tahu. Kalau orang ngaji, mesti dia tahu dah, Pak. Dia tak tanya dah, Islam dia tahu dah pakai tu. Kalau orang tak ngaji, Pak, orang kampung tanya, mu Islam ke tak? Tu adat dia. Kerana apa? Pok dia pakai seluar haji, pakai tu. Pas tanya pok dia ada kafir negara dia di Mesir misalnya, dia tak ada je semua Islam. Tengok perangai dia. Padahal kafir ramai, dia tak ada je atas sini. Ada Islam aja. Tengok. Ada orang jahil. Tak boleh kira lah orang jahil ni. Dan madahkanya mana tersembunyikan madahkanya atas Islam. Orang tu ilahnya, seorang tu tersembunyi tu mana tersembunyi keislaman dia atau tersembunyi kemerdekaan dia. Mana maksudnya tu lah dia tu hamba ke merdeka ke tak tahu. Ni zaman dulu. Zaman dulu maknanya tak tahu orang ni orang merdeka ke ataupun orangnya adalah abdun ialah tu raqiq, hamba. Kalau abdun dia hamba Allah. Mana orang ni tu raqiq ke ataupun orang tu adalahnya merdeka hurun. Tak tahu. Di mana pula tak tahu, tak sah. You kena tanya dulu. Dia mau Islam ke tak? Kalau tersembunyi, kalau dah zahir dah tak ada masalah dah. Apabila tersembunyi, kita tengok orang ni nampaknya berjuruh, tak rajin, dia buat maksiat tak ada. Tapi nak kata dia Islam tak Islam, pergi sejak tak nampak mana, tapi boleh dia semaya rumah. Boleh dia semaya rumah dia ni. Boleh jadi. Kalau tu maknanya kita nak tanya dulu, mau Islam ke tak? Dah. Demu merdeka dak hendak tanya. Kalau zaman dulu, zaman ni merdeka tak payah tanya kerana semua merdeka. Nak tanya Islam ajalah. Kalau kitanya tak tahu, kalau dah tahu tak payah tanyalah. Tak tahu boleh tanya. Lepas tu dia jawab dengan mulut dia dah madai dah. Dah madai. Adapun merdeka tak boleh. Merdeka semata mengaku tak boleh mengaku tak saya merdeka tak boleh. Kerana merdeka dia tak akan jadi merdeka sendiri kecuali dengan dia merdekakan oleh penghulu dia. Adapun Islam maka semata mengaku boleh kerana dia boleh mengucap dua kalimah syahadah sendiri. Boleh dia mengucap kalimah syahadah lama dah. Tu berbezanya. Ya tak seperti misalnya seperti bahawa adalah pada suatu tempat itu bercampur orang Islam dengan orang kafir. Ada orang kafir. Mana orang bahawa adalah pada suatu tempat itu bercampur aduk orang-orang Islam kita dengan orang kafir. Kalau kita sini tak apalah. Kita sini buat ada campur ramah dah ni. Ada? Sini campur ramah dah kita sini. Kalau di Malaysia kalau itu mana jari duk campur dah, sedap duduk dah. Duk dia tanding ke, duk dia Malaysia ke, sedap duduk. Kerana duduk Islam kita. Jom gimana ke sini dah. Sini kita duduk. Sejuk matanya duduk sekali Islam kita. Duduk sini duduk campur kape macam-macam dah. Tapi orang kampung kita ni campur tak ramah, cuma setengah tempat tu. Mana campur orang Islam kita dengan orang kafir. Dan orang merdeka dan sahaya mana dengan sahaya dan tu mana dengan orang merdeka dan hamba duduk secampur, tak tahu tak boleh nak beza dah. Dan tiada mana pada hal ni. Apabila duduk campur orang Islam sama kafir dan orang merdeka tu campur dengan orang tu sahaya gundik, padahal tiada ghalib mana tidak banyak, tidak benar. Tidak banyak, tidak benar. Tak ada benar tak sama banyaknya. Atau lebih kurang tengok. Islam kafir sama ramai. Merdeka hamba sama ramah. Bahkan jika diakad-akad. Bahkan bang istidrak pada tidak sah. Dia panggil bahkan istidrak pada tidak sah. Saat ni tetapi tidak sah. Istidrak atau istidrak. Istidrak dah sini, istidrak pula. Bahkan jika diakad-akad ini oleh wali. Diakad-akad akad nikah oleh wali dengan dua orang yang tersebut itu ada. Bukan setakatnya tak sah itu mana tersembunyi, bahkannya kalau sekiranya dia tu akad nikah sungguh, akad nikah dengan dua orang tersebut. Tersebut apa? Iaitu tersembunyikan Islam dia dan merdeka tu. Kemudian selepas itu, mana selepas akad nikah, nyata Islam keduanya tak sah ke? Akad nikah, baru tahu. Masa akad nikah lupa nak tanya masalah. Lupa nak tanya. Masalah. Tapi orang tak tahu, tak kenal. Orang tak kenal kata orang ni Islam ke tak Islam. Orang tak tahu.
Dah orang tak tahu tapi duduk ramai lah, duduk sekali ramai. Kalau menilai alik kita mana taglib ni alik kita dah. Supaya kapung ni Islam kitanya duduk kacapo kapi tapi lebih banyak orang Islam tu tak ada masalah. Yang masalahnya siapa banyak? Tiada ghalib, mana tidak menilai mana. Nak tanya Islam banyak dak agak lebih kurang. Lebih kurang duduk campur aduk lebih kurang, maka hak tunya tak sah. Mana mafhumnya kalau nya dah menilai alik Islam dia menilai tu dihukumkan tu alik banyak dah. Kalau menilai kafir dia hukum banyak alik kafir. Tengok hak ni masalah tak tahu. Lagu mana contoh orang luar mari duduk kan, mari duduk kampung ni mari. Dak 2-3 tahun duduk sini, kita tak tahu orang Islam ke kafir masalah ni. Boleh jadi ke maya surga tu boleh semaya. Hak ni mahnya tak tahu. Kalau tu maknanya hak ni bahkannya kalau dia akad saksi dengan orang tersebut, kemudian selepas itu nyata Islam keduanya dan merdeka keduanya, lepas tu nyata tadi Islam sungguh, merdeka sungguh, maka tu bahkan jika tu. Kalau istidrak tu maknanya sah lah. Dah bahkan kalau nikah situ. Dah lagu nah tidak sah. Nyata maka tidak sah. Tu nyata itu mana tidak sah sekat tu. Bukan sah tu jawab tu. Maka sah. Seperti dua khunsa. Bukan dah. Dah baik turunnya lah istidrak pada tiada sah ni. Kalau tiada sah mana istidrak situ? Tak sah juga lah. Istidrak tu. Mana istidrak mana menghilangkan kesemaran tu. Yang sabit pada kalam dulu. Kalau itu maknanya ini sah tak? Sebab tu kalau istidrak pada sah tu tak sedap tu. Ada banyak istidrak padanya tidak sah. Kalau kita buat istidrak situ maknanya berlawan sini. Maka sah. Sekat tu maka sah. Tetapi tidak sah. Dah tak ada kan? Tetapi tidak sah dua saksi itu dengan dua saksi yang tersembunyi Islamnya dan merdekanya seperti bahawa adalah pada suatu hari. Habis itu mana tak sah. Bahkan situ. Bahkan mana tetapi. Bahkan mana paling hukum. Istilah mana bahkan terjemah pada bal lah. Ada? Terjemah pada bal. Berarti maknanya sah balik. Istidrak intikali. Hak tadi kata tak sah. Bahkan jika diakadkan tapi selepas tu nyata sah pula, maka sah. Dia mau terjemah bahkan ya. Melainkan tu sedap lah. Atau bal atau mana terjemah pada atau lakin makna illa. Melainkannya jika dia akadkan nikah dua saksi, itu maksud gitulah maksud dia, cuma ibarat dia. Maksudnya dia akad nikah dengan dua saksi yang tersembunyi, tapi sepakat nikah ternyata bahasa keduanya adalah orang Islam dan orang merdeka, maka sah, tak apa pula. Sah pula situ. Bandingannya tengok bandingnya dia. Seperti dua khunsa. Ni bandingnya supaya. Seperti dua khunsa. Jadi seperti kita akad nikah dengan dua saksi yang dua khunsa. Orang alak dua. Dua orang menyaksi itu, dua saksi ni adalah dia beralak dua belakang. Kitanya minta dia naik saksi. Minta naik saksi. Kemudian selepas itu selepas akad nikah nyata laki keduanya. Nyata laki keduanya. Sah tak sah? Seperti yang telah tersebut dulu. Tak sebut dulu mana khunsa boleh. Khunsa apa sini? Khunsa muskil. Khunsa muskil. Khunsa wadah atunya. Kalau khunsa wadah lain dah. Khunsa wadah guna nyata kata dia tu laki. Tu sah dah. Alak dua memang orang tahu alak dua tapi dia tahu dah. Hak dia jatihnya. Hak lain ada alak sah lagi tak boleh guna. Tu memang tu sah dah, tak masalah. Kalau nyata alik puas tu tak sah mula dah. Hak ni masalah muskil. Tak tahu tengok. Hak demo guna. Saya pun tak tahu juga ni. Tak tahu juga saya laki pun atau puas sebab dua tu boleh guna belakang. Tak. Tiba-tiba selepas akad nikah nyata hak nu dak yang mari tadi tu mari dia mari lainnya ada hak tadi tu bukan darah haid. Hak dari tu darah tadi adalah darahnya sesat atau darah lukanya ada litah masalah ada. Ternyata dia tu adalah alat tu adalah bukan boleh guna dak apa yang masalah. Hak gunanya jatih sahnya. Kalau tu selepas tu nyata jatih tu. Ada kerana puai tak boleh guna berarti hanya hak boleh guna sungguh tu adanya hak jatih boleh kecil hak tu boleh gapo hak tu keluar aman hak tu. Kalau hak tu tak apa sah. Jadi sepakat nikah ternyata bosnya dia tu laki bukannya puai dak. Walaupun alak dua hak tu sah sebuahlah hukum lepas dah. Di mana je telah tersebut dulu. Habis dan memadalah dengan katanya di sini dan memadalah dengan katanya gaponya dua saksi itu badal. Kata guna adalah kami kedua ini Islam kata gitu. Cukup dah hak tu ikrar. Nah saksi saya kedua-dua ini adalah orang Islam. Jangan salah faham tu. Saya ada. Sampai hari ni tak jumpa dia rasa malu.
Masa saya dulu ialah dok ingat kata dia tu, ingat kata dia kafir. Pak dulu capur sebelah nu. Kalau capur sebelah nu, kita kampung kita nak. Sebelah nu Islam kita, sebelah nu capur sebelah nu. Kadang Islam kita tak Islam sebelah nu. Kalau mari sebelah ni Islam lah. Duduk sana. Pakai kecil dia pula bukan kecil seolah kecil dia tu ialah kita tak memberi pihakkan Islam dah. Kalau Islam dia kecil beza sikit dengan kafir tu. Siapa hari ni pak? Islam. Atau Islam. Tu ni. Atau suka kita kerana duk bercapuh tu. Ada silap. Mana kalau dia mengaku dah saya jangan skor saya Islam ni, jangan duk skor tu. Saya duk semaya seumur rumah tapi tak pergi masjid. Apa kerana gini-gini dah. Jangan itulah saya memang Islam. Tak apa boleh. Mana kalau dia kata mengaku semata mengaku tadi tu Islam sah. Kalau kerana itu dalil. Nombor 3 bawah itu. Dan Mamada bawah lagi dah. Dan Mamada jika berkata keruan kami merdeka. Kerana merdeka itu tidak dapat sahaya itu merdekakan dirinya dengan sendirinya. Tak boleh. Berbeza dengan masalahnya dakwah kita merdeka. Merdeka tak lah. Kerana apa? Kerana merdeka tak boleh orang itu hamba sahaya itu memerdekakan. Mana tiada dapat sahaya itu merdekakan, mana memerdekakan. Membebaskan dirinya dengan dirinya sendiri. Tak boleh. Masalah Islam, maka dapat ia Islam dengan sendirinya. Tak apa. Miskahul misbah itu. Indah mu'alif. Itu beza. Maknanya kalau mengakukan ilah Islam atau ditimbulkan. Kalau mengaku merdeka tak boleh. Kerana merdeka dia tak akan jadi merdeka sendiri. Hanya dengan dia merdekakan oleh pihak penghulu dia. Dan tiada mamada jika berkata kedua. Jadi kata kedua saksi tu. Kata kena kami merdeka. Tu tak madai tu. Kalau merdeka kita tanya mana Tok Ngelumung ni? Tok Ngulu saya. Kita tanya Tok Ngulu dia. Ya ke betul ke orang ni merdeka? Nak jadi orang tu kalau dia mengaku tadi tu merdeka, kita nak pergi tanya Tok Ngulu dia dulu. Ada atau nak pergi cari online, tu mengaksi dulu. Kata memang dia ni merdeka sungguh, nak cari dulu. Emo kita tanya Tok Ngulu sendiri, emonya ilahnya cari dua saksi dulu. Kerana apa? Kerana ilahnya itu dia tak akan boleh memerdekakan diri sendiri. Berbeza dengan Islam. Islam tu dia boleh mengucap kalimah sendiri. Walaupun mak pak dia kafir pun kita, mak pak mu kafir. Tak apalah saya Islam. Ada kerana dia boleh mengucap kalimah sendiri. Itu beza situ. Dan jikalau mengkhabarkan oleh seorang, dia menceritakan jenis lepas akad nikah. Mencerita mengkhabar jenis lepas akad. Nak baik gitu. Cerita bila selepas akad nikah, cerita oleh seorang adil. Ada seorang adil. Mana seorang yang adil? Seorang adil, seorang yang berjuruh dia cerita. Seperti Tok Emil cerita masalah. Atau Tok Bilal cerita masalah. Atau Tok Siak cerita masalah. Atau Ustaz cerita masalah. Khabar apa? Khabar dengan pasti. Dia rakyat tu dia pasti. Masa dulu kita ingat dia tu orang berjuruh. Ada? Ingat Tok Lebah masalah. Ingat orang berjuruh masalah. Oh, bakal subel bakal tu mentok nak saksi. Tiba-tiba sepakat nikah dia cerita. Amor pasti. Tak amor. Bagi hamba. Tidak. Bahasa Kelantan lah. Bahasa Malaysia pun. Bahasa Tani pun sebut kok hamba. Jaga-jaga lah. Maknanya dia katanya pasti. Dia cerita seorang adil. Ataupun orang adil yang lain. Ada. Mengkhabarkan satu orang adil. Ada seorang adil dengan pasti boh dua saksi. Emo dia sendiri, emo orang lain. Tapi tengok sini mana kita umat orang lain buat dah. Bukan mengaku sendiri dah. Bukan dia mengaku diri kita dia pasti dah. Dengan bahasanya orang lain merayak. Buat apa dia mau minta orang ni nak saksi? Buat apa tak tanya saya tadi? Ada? Tak tanya ataupun buat apa tak telefon saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak bagilah dia tu ialah nak saksi. Ana tahu je orang ni. Ada? Dah budak ni teruklah duk tepi muh saya. Dah mana seorang yang cerita tu orang adil. Tak ada yang royak. Royak apa? Dengan pasti dua saksi. Saksi mana? Yang maksud itu maksud adalah dia tu. Mana yang orang lain tak tahu. Orang lama tak tahu tadi tu pasti. Hanya tengok zahir aja. Tiba-tiba ada seorang adil tu yang tahu. Apa dia pun cerita siapa akad dah. Dah. Kalau masuk akad dia tak cerita, dosa dia. Dia tahu dah buat apa ni tu siap. Ni dak dia tak tahu. Minta maaf lah tadi amo tak tahu. Amo tak tahu duk sibuk lain. Tiba-tiba mak akad nikah mari tengok. Buat apa dua ni nak saksi? Dia pergi bisi buat apa demo tu ambil dua nak saksi ni? Amo tahu budak ni perangan. Tidak gitu. Mana maksud hak masuk akad nikah tak tahu orang mah tengok juruhnya. Tapi seorang adil tu yang tahu dia pun ialah cerita tu selepas akad nikah dah.
maka batal nikahnya nikah bagi seorang tu. Batal pula nikah. Allahu akbar. Tapi rabi'ai khilafan li sahibil zakhair. Tu khilafan li sahibil zakhair. Kita al-ashbah katanya tu tuwa kita zakhair sebut katanya sah. Kerana apa? Fa innal jarha, kerana melukakan, mengatakan adalah fasik tu. La yasbutu, tidak sabit illa bi syahidain, melainkan dua saksi. Kita nak kata orang tu fasik, nak ada dua saksi, semata-mata seorang tak boleh. Ada satu kaji ni khilaf padanya menyabitkan orang tu fasik dengan seorang adil tu. Tidak. Tu ada berapa orang saksi, satunya seorang tak adil, yang kena dua je. Walam jujada indah ianah, muka surat 301 juzuk 3. Maknanya ialah kita zakhair sah. Tu zakhair sah. Kerana apa? Kerana seorang, kalau dua orang baru tak sah. Kita nak kata orang tu fasik, hanya dua orang, kalau seorang tak adil. Khilaf situ. Yang mujur ada khilaf dah. Tak adanya masa dulu ada sains seorang. Ngaji sekali dah, pala ni duk ngajar KL. Lepas tu dia akad nikah dah gini-gini, tiba-tiba nak cari semula mana ni masalah pelakunya. Selepas gitu maknanya nak cerai, boleh anak dah. Dia anak boleh gapo gini dah. Atau lama dah gini. Bawa aku mana? Cik-cik tengok ada kau lah sebab ni dah. Tu email baru ya. Buat apa tak wayak amor sepatah. Orang kampung ni amor tahulah perangai. Buat apa tak wayak amor masalah. Tu email. Demo ni tak ada nak tak wayak kata email. Wayak tahun nikahnya, lepas tu email lagi nikah lain masalah. Tak. Ini nikah lain sebab nikah semalam tu 2-3 orang. Pasal tak tahu dah siapa nak saksi. Atau nak saksi tu nama, tapi namanya tak berhasil lagi, tu email tak berhasil. Ingat nama tu je sebab tak email tu kena rupa, tak kena nama masalah. Kena rupa lah orang nak saksi tu. Tapi nama tu tak ingat. Lepas tu masa isi borang tu nama sekian-sekian tak email tahu. Tapi tak awak diri sungguh tu. Tak email akad nikah ni mari cengok mata. Mari tengok, buat tengok pak. Buat apa budak ni nak saksi? Tak email raya, saksi ni tak jadi tu. Pak apa hukum? Maka adalah pendapat mutamak tak sah, no nikah semula. Tapi tu kita zakhair tak semata-matanya lah. Dah mencederakan orang, mengatakan orang tu fasik tu semuanya tak sabit dengan seorang, dia kena dua orang. Kalau tengok itu mana tak sah. Kalau seorang, kalau dua orang sah. Habis. Maka batal nikahnya sebab apa? Sebab hilang maksudnya itu, sebab dah hilang dah maksud. Ada maksud katanya dia tersembunyikan keadilan dia tu. Dah panggil dah hilang dah. Mana dah terdedah dah. Dia terdedah tak boleh nak masa susut lagi tak pun. Dah susut lagi tak pun. Patut ilah dia tu maksud dia tanya sebab tujuan tu ilahnya. Sebabnya tujuan di sini adalah tujuan tujuan katanya maksud tu sah tu adalah hilangkan sengketa keadilan tu. Iaitu hasil sini maknanya wahwa hasil, iaitu hasil dengan sebab khabar keadilan tu seorang adil. Tetapi masalah di sini kita lakin mahallu kauni satri yubtilu bi tajrihi adlin idza kana waqi'an qabla al-'aqdi bi khilafihi ba'dahu liniqadihi zahiran fala budda min subutin mubtilihi intaha i'anah gak. Ada banyak agak tu. Jadi makna sini je. Jadi khilaf dah mujur. Ya tujuan sini hilang dah. Kerana maksud kita sini adalah hilang sekuat adil tu. Orang dulu sekuat dia adil, pahala ni hilang dah. Terbuka dah kan? Terbuka dah dah. Iaitu hasil lah dengan cerita orang. Mula tak apa, orang tak tahu. Dia tak tahu tak apa. Orang lain ramai kat tengok Zuhair. Tengok Zuhair je kata dia adil. Tapi lah ni dah hilang dah hak sekuat tu. Hak dulu orang tak berhasil. Tak sekuat pun kata budak ni ialah perangannya. Pahala ni ada orang cerita seorang dah. Apabila seorang ada cerita seorang lain bakal John ni kok mana ni? Jadi mana ada orang lain sekuat jahat dah. Tak yakin lagi. Kalau dua orang yakin dah. Kalau dua orang menyaksikan bahawa dia tu pasti memang yakin dah. Tapi kalau seorang maknanya orang lain bakatnya dah dalam keadaannya sekuat dah tak ni juru kau tak berjuru ni. Jadi mari dah situ. Tapi masalah ini maknanya keadaan menutupkan keadilan tadi, membatalkan tu dengan sebab melukakan atau mengatakan fasik seorang adil. Syaratnya apabila berlaku sebelum akad. Dan sebelum akad tak serupa dengan selepas akad dah. Kerana dah terjadinya sah pada zahir dah. Maka tak dapat dia pada sabitnya perkara membatalkan lah. Jadi bahas ini maknanya hak kata zakhair itu adalah dia katakan hak sebelum kalau menyaksikan sebelum tu barulah tak sah. Dia mau mana saksi, lepas tu tak email raya, tak sampai lah budak ni saya tahu perangai gini-gini. Orang lain tengok, budak ni juguh ni, saya tak kerja. Tak apalah, saya lah, saya tahu dah.
maka ketika itu adalah orang lain tu bakatnya ubah dah sengkok air tu. Maka kita selalu semua akad, maka tidak sah nak saksi. Orang rakyat dah kacau apa lagi. Tapi kalau selepas dah maknanya panggil sah pada zahir, tak masalah. Kalau sah pada zahir tak masalah dah. Boleh dah situ. Mereka menyabit sungguh. Ada sungguh katanya memang perkara ini adalahnya dia tu ilahnya pasti sungguh. Kalau semata cerita seorang sampai akad nikah sah lagi. Tapi masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ni. Tengok Yanah muka surat 301 juzuk yang 3 dah. Tengok sana. Syada tu dalam Yanah dah ni. Yatawabatala as-sadru bi tajrihi adlin ay bi ikhbari adlin bi fiskin zalikal masud falau akhbara bi fiskil mastud adlun lam yasihan nikahu qala fi syarhil raw yatunya tu asna matalib wa qalu sahibi zakhaid al ashbah as-sihhatu sah. Jadi maknanya dalam syarh katanya hak yang lebih menyerupai hak kepada hak betul hukum ni adalah sah, tak apa dah. Kerana apa? Kerana bahasa melukukan, mentajrihkan, mengatakan pasti itu tidak sabit melainkan dua saksi. Di sini tak dapat, tapi dirakkan. Dalam zakhair maknanya katanya sah, tapi orang rak balik zakhair. Yuraddu dirakkan bi annahu laisal gharad, bukanlah murad isbatul jarhi, bal zawalu zannil adalah. Gitu. Mana sini bukan kita nak tuju bagi kitanya nak apa? Bukan maksud kita di sini adalahnya nak melukukan dia. Tapi bukan itu mempersabitkan dia tu ilahnya pasti. Bukan nak menyabitkan bahawa dia tu pasti tak. Tujuan di sini adalah hilang sengkok kata dia tu adil hilang dah. Apabila orang cerita seorang orang lain tak hilang dah sifat tu. Ada sebab tu tak sah tu. Hak ni hak zakhaid mengatakan sabit. Nak kata sabit sabit mengatakan orang tu pasti nak dua saksi. Paling satu tak cukup syarat, luput satu. Tak, dijawabkan bahasanya maksud di sini bukan masalah nak menyabitkan dia tu pasti tak pasti. Tapi maknanya nak menyabitkan bahasanya makna itu tujuan sini adalahnya dah hilang dah. Sengkok orang ramai kata dia tu adil dah hilang dah. Pola cerita seorang tu imam rakyat. Aku percaya dah tu imam. Jadi maknanya buat badannya dia tu adanya sifat keadilan tu dah hilang dah. Orang dak suka tadi tu adil tu dah hilang dah. Itu maksud itu. Maknanya muktamad tidak sah, tapi zakhair zahir ibaratnya mana sah. Tu katanya Syekh Asna tu Zakaria Ansari dalam Asnal Matalib. Dan Syarh Ru. Kalau Syarh Ru katanya zahirnya sah lah. Zahir ibarat bagi tu kita tu. Tapi khilafiyah. Aulanya tak sah lah. Tak sah. Tapi ingat no cuma sebab tu bab sini no cuma nak minta orang nak saksi nak tanya orang tu dulu. Kita tak kenal tak tanya. Boleh tak minta orang ni nak saksi gini-gini? Tanya tok email ke tanya orang adil ke? Ada tanya demo ni. Demo tak boleh ha. Jangan mak mudah ni masalah. Habis. Tengoklah Yanah tu ada. Jom kita tengok Yanah so tak ada. Kita idah ni. Sebab dia banyak buah kita. Kita Yanah so dia tak ada ibarat. Nak tengok kita banyak rogak dah rojak. Rojak ke nak bahas tu. Maknanya lahnya sebab apa batal nikah? Sebab hilang mastudnya itu dah hilang dah. Hilang mastud sebabnya orang hilang mastud sebab apa hilang mastud? Sebabnya apabila cerita seorang adil makanya orang ramai katanya duk sengkor. Ada kata orang itu adalahnya tidak adil dah. Jadi hilang sifat tu. Bersalahan jika makhabat satu adil akan pasik saksi yang zahirnya pada hakim. Tengok situ. Persalimat tak serupa jika mengkhabarkan satu adil ini sepakat nikah orang. Ada betul sepah nikah. Mana serupa kat sebelum tapi masalah tu Yanah tu ada sebutnya. Ada tafsir ada kata sebelum tak baru tak sah, kalau selepas tak sah itu katanya sudah qaid. Tapi hak kata sini selepas dah. Kalau masuk akad nikah masuk akad dah tu memang aula lah kerana dah hilang dah itu masdur dia. Kalau tak ada baik kata lepas pada akad pun tak apa. Selepas atau sebelum, supalah kaum mutamat. Kaum mutamat tak kira sebelum kau selepas kau tak kira dah. Kenapa dah hilang sifat tu? Bersalahan jika mengkhabarkan satu adil, mana satu orang adil akan pasik saksi ini pasik dua saksi masalah. Pasik dua kau sah pun kira supalah. Dia pasik sah lagi tak sah. Yang zahirnya pada hakim. Yang zahirnya adil.
Yang zahirnya adil pada itu yang zahirnya. Maknanya cerita seorang adil akan pasti saksi. Saksi mana? Yang zahirnya jenis zahirnya adil. Pada zahirnya orang tengok adil. Orang ramai tengok dia adil. Mana berjuru budak ni. Tapi ada seorang adil cerita tadi tu pasti. Cerita pada hakim mana di sisi hakim. Tak lupa pada makhabat. Makhabat di sisi hakim. Pergi rakyat kotak hakim. Rakyat kotak hakim, kotak imam, kotak qadi, kata bosnya orang ni pasti. Apalagi itu, maka tiada diterima. Kalau pergi rakyat kotak hakim, tak terima lah. Orang ni sepakat ni kau hai dua saksi ni pasti ni. Dia rakyat ketua qadi, tak terima. Kerana bagi pihak tok qadi nak dua saksi. Kalau cerita kepadanya wali tu, cerita padanya zuk tu masalah, hatunya tak masalah. Kalau cerita padanya hakim lain. Kerana hakim adalah menghukumkan. Kalau wali itu adalah wali ataupun zuk tu adalah dia nak sabit, nak sengkau atau orang tu baik atau tidak. Ada maksud nak saksi berbezanya kalau itu dakwah mana kalau dia cerita padanya tu wali atau padanya zuk, hak tu tak masalah. Hak tu boleh terima seorang adil. Tapi kalau di sisi hakim nak dua orang. Kerana hakim adalah nak menjatuhkan hukum. Kata dia tu pasti. Adapun wali ni nak kata orang ni baik tu ataunya tidak baik gitunya. Kalau seorang mari cerita pun dia dah hilang dah sifatnya suka baik tu. Sikap suka baik dah hilang dah. Tok email rakyat, tok email rakyat pang hilang dah. Dah kepercayaan kita dia tadi adalah dah hilang dah. Tu nak situ. Adapun di sisi hakim tak boleh. Sebab tu sini katanya bersalah jika makhabat satu adil akan pasti saksi. Saksi mana yang zahirnya jenis zahirnya adil. Tengok kita banyak jatuh kita ni. Yang zahir mana yang zahirnya adil bukan yang zahir pasti. Kalau zahir pasti tak nak rakyat lah. Gi cerita mana pada hakim mana si hakim di rakyat ketua hakim tok qadi. Maka tiada ditimukan jadi oleh hakim tu. Tak boleh timu. Katanya kata orang yang adil tadi. Tak boleh timu. Melainkan dua orang yang adil dikabulkan katanya. Melainkan dua adil. Mana nak cari dua adil yang ditimukan. Maka dua adil sekat tu baca. Melainkan dua adil. Ini dua orang yang adil. Mana dua orang yang adil pula yang mengatakan dia tu pasti. Dua orang lah. Kita nak mendakwakan, nak menuduhkan seorang itu pasti, ya kena dua orang. Kalau seorang hakim tak boleh timu. Kalau kita jadi hakim, jadi tok qadi, kalau mai rakyat gitu nak cari mana seorang lagi yang mengatakan bahawa dia itu pasti semua. Dia cari dua orang adil. Kalau seorang tak ditimukan. Tapi kalau cerita pada wali, cerita pada yazuk, mana tak apa dah. Kerana tak syarat bahawasanya zuk rakyat ketua imam. Nak nikah rakyat tok imam tak syarat, cuma dunia hari ni di Malaysia tu ada surat minta surat tok imam. Tapi tak syarat pun. Tak ada syarat pun. Wali tu ialah minta tok guru masalah nikah siap-siap anak dia. Tak apa sah dah. Ramai orang nikah siap-siap di Malaysia ke? Orang tak ada pasport, tak ada apa-apanya, siap-siap tak ada rakyat ketua imam apa pun. Sah dah. Cukup syarat dia wali, saksi, zuk. Ada cukup rukun tu sah dah. Dah sah situ dah. Tiba-tiba kalau seorang tu rakyat, dua saksi ni tak adil ni, dua saksi ni fasik ni masalah. Ada. Kalau orang adil tu yang seorang cerita, makanya zuk dan zuk ataupun ialah wali, maka tak boleh menjadikan orang itu saksi tak sah. Adapun kalau si hakim tak boleh ya kena dua orang. Sebab tu makhabatkan ini selepas atau sebelum samalah. Hak dah betul punya mana ya? Selepas tu akad ataupun sebelum. Kalau begitu. Atau sebelum tak kira lah. Lepas ke sebelum pun supaya. Lepas akad nikah sebelum akad pun ilahnya kalau seorang tak timukan. Hakim mari nak minta orang tu nak saksi masalah. Tiba-tiba orang ngadu kata imam. Tu maknanya tu orang ni minta surat kepada hakim, kepada hakim masalah minta dah. Tiba-tiba dia mari royak tu hakim. Tok qadi orang ni fasik ni. Kita seorang hakim tak boleh terima. Kerana hakim adalah menghukumkan berbeza dengan orang yang zuk dengan wali. Kerana itu semata-mata dia nak tahu tak orang tu baik atau tidak saja. Berbeza. Maknanya tak boleh kias. Tak boleh dikiaskan. Maka tidak ditimukan katanya melainkan dua orang yang adil. Dia kabulkan jadi maka dikabulkan. Jawab tu. Atau tafriq. Tafriq bersalah tu. Bersalah maka dikabulkan katanya kata dua orang tu. Dia kabulkan katanya tengok nyo. Nyo lah ke mana nyo makna keduanya. Mana dikabulkan ditimukan katanya kata dua orang adil tu. Deh. Dua adil tu. Mana terima lah. Kalau dua orang barulah diterima. Kalau seorang tak katanya. Habis. Dan memadalah pasti dan adil itu mana atau adil tu. Memadah dah mana mencukupilah. Atau sahlah.
atau terjadilah fasik, mana sabit fasik dan adil atau adil itu dengan masyhur, tak apa dah. Nak tahu orang tu fasik semata masyhur. Nak tahu tu orang adil masyhur, tak apa dah, cukup dengan hak tu. Sah dengan hak tu dah. Memang masyhur sungguh orang tu fasik. Orang tak tahu tapi masyhur. Tak apa dah. Oh, masyhur sungguh. Orang ni ialah puasa fasik ni minum arak masalah, masyhur masalah. Tak imam tak tahu. Tak imam rajin mana duduk pergi sekali demo ni semua. Tapi orang dah masyhur dah, oh budak ni perangai lah macam-macam. Ya tak? Maka cukup dengan hak tu. Apabila cukup masyhur dia fasik, tak boleh naik saksi. Kalau masyhur tadi adil, boleh naik saksi. Itu maksud gitu. Masyhur ramai tanya adil, adil lah dia. Tak apa dah. Tak payah kita pergi siasat dah. Mana dia nak adil sungguh kau? Boleh kau nak saksi ni? Tengok orang ramai duk kecil. Oh, budak ni juru sungguh. Orang dah puji semua masalah. Tak apa dah, cukup hak tu. Sah dah tu. Dan jikalau nyata kemadian daripada akad. Jadi sampai itu nyata. Nyata kau dia fa'il. Nyata keadaannya saksi itu. Nyo saksi. Keadaan saksi itu tak ada nyo dia. Keadaan saksi itu fasik atau sahaya ataupun hamba orang. Atau kafir atau lainnya. Mana tiap-tiap murad lainnya, mana tiap-tiap perkara yang mencederakan saksi. Lainnya mana tiap-tiap perkara yang mencederakan dia saksi seperti puai masalah. Lepas tu nyata dia puai. Atau selepas tu nyata tadi tu adalah murtad masalah. Tu kafir dah tu. Apa hukum? Tiada sah nikahnya, tak sah nikah. Ai alal mazhab, atas pendapat yang rajih. Ai alal mazhab, atas pendapat yang rajih tidak sah. Masa tu masyhur tadi adil. Kita pun mana saksi. Selepas naik saksi, nyata dia tu fasik atau hamba atau kafir atau lainnya. Apa hukum? Tak sah. Ini ai alal mazhab, di atas pendapat yang rajih yang kuat saja. Ataupun satu tarik lain sah, khilaf. Aduh, alal mazhab. Tidak sama alal mazhab. Dan hanya kenyataan yang demikian itu dengan saksi atau dengan ikrar. Dan hanya sahaja kenyataan mana jelas, terang, keterangan yang demikian itu demikian apa? Demikian nyata keadaannya saksi itu fasik atau sahaya tu. Mana nak nyata lagu mana cara nyata tu? Kata nyata itu nyata lagu mana? Dia tanya, hanya sahaja kenyataan yang demikian itu demikian fasik, sahaya, atau demikian tu keadaan saksi itu fasik atau sahaya atau kafir ada lainnya tu nyata dengan saksi. Ada saksi ni. Mana ada orang itu dua saksi, ada saksi, mana ada dua saksi pula. Dengan dua saksi menyaksikan bosnya orang itu fasik. Dua saksi dulu fasik. Masa akad nikah kita skor baik. Selepas akad nikah ada dua orang menyaksikan bosnya saksi tadi adalah fasik, saya tahu. Ada saya tahu dia tu fasik, dia minum arak. Tadi dia minum arak duk sekali tu. Saya lalu dia duk minum arak. Deh. Tu makna gitu. Hak nampak minum sungguh lah, jangan semata-mata bau tak ada, tak sampai. Saya jalan tepi dia bau, tu nak bab saksi sugu. Dah tersabit tu bab saksi. Kalau kita bau, tu boleh jadi ihtimal, ada ihtimal wa'ubah, ihtimal macam-macam, tu dah ni jelas. Memang saya dah tengok dia, tu saya duk lalu tu nampak duk minum arak tu selalu dah. Dah nampak duk minum memang arak sungguh dah. Tu maknanya nyatalah. Nak saksi, ini nak saksi dua saksi pula. Dua saksi nak menyaksikan bahawa dia tu fasik selepas akad nikah, atau dengan mana ternyata dengan ikrar. Dengan ikrar dia. Dengan mengaku dia mengaku sendiri. Ikrar dua laki isteri, dah. Mana tu ikrar dua laki isteri, mana mengaku dua suami zuk tak ni. Dia menyaksi. Kita bahasanya tu kafir, kata bahasanya tu saya. Dia mengaku. Memang masa tu ialah dia kafir, masa akad nikah tu. Kalau dia murtad selepas tak masalah. Kerana sah dah dulu. Lepas tu dia murtad. Tu suku bak tu. Kerana hukum dah sah dah. Dia mengaku dua laki suami. Ada dua laki suami. Dua laki isteri. Kalau suami, kalau isteri mengakukan bahawasanya lah ada dua saksi itu fasik, maka tidak sah. Dia mengaku sungguh. Hamba asal mula-mula tak tahu hukum dah. Lepas tu baru tahu hukum. Saksi fasik tak boleh. Gigi rakyat ketua imam. Bini tok laki rakyat tok imam, maaflah tak ada saksi saya fasik, saya tahu dah. Sains saya ya. Ada masalah. Masalah zuk fasik tak masalah. Isteri fasik tak masalah. Zuk dengan isteri tu memang dua ni untuk minum arak sekali dua saksi tu. Lepas tu kerana itu sangat, kerana nak susu orang tak tahu hukum. Pergi minta dua ni nak saksi. Dia kata boleh ke aku nak saksi? Boleh lah, mujatih dah. Nak saksi. Pas nak saksi tahu hukum. Dia mau ayat. Saksi fasik tak boleh. Pergi kau ya tak imam minta maaf lah, masa dulu saya nikah saksi saya dua orang ni fasik. Apabila mengaku dua-dua ni fasik, maka adalahnya batal nikah.
Kalau mengaku seorang tak jadi. Zuk seorang mengaku atau isteri seorang mengaku tak jadi. Kerana mudarat ke zuk. Dah. Kalau seorang, kalau isteri saja mengaku tak jadi. Ngatu pasik tu. Kerana apa? Kerana mudarat ke suami. Mudarat ke suami. Kerana apa? Apabila mengaku tanya saksi tak sah, no sirah. Takut hang ni nak pergi cari atas lain. Situ. Dia kena dua. Atau dia ketahui oleh hakim ataupun hakim yang tahu. Tok Gadis sendiri tahu. Tok Gadis sendiri yang tahu kata bosnya orang ni adalah pasik masalah. Nyatalah. Tetapi mana sungguh pun begitu. Sungguh pun katanya lah apalah ternyata saat ni dah. Dan hanya kenyataan yang demikian itu dengan ikrar. Mana ada hanya sahaja maknanya walaupun kata nyata dengan sebab tu saksi tu atau mengaku tersebut, tetapi tiada memberi bekas dengan kata keduanya adalah kedua kami tak kala akad itu pasik. Tapi tidak memberi bekas jadi pada sah nikah, tidak memberi kesil, tidak memberi mengapa-ngapa, tidak memberi apa-apa, padanya tu memberi bekaskan dengan kata keduanya dua mana? Bukan dua laki si isteri ni. Tu ni. Keduanya dua. Duanya dua saksi hang tulis gitu. Mana kata keduanya saksi? Ha nu mana zau. Dengan zaujah, ni tak. Kata keduanya dua saksi. Kata kena adalah kedua kami bila tak kala akad itu masuk akad nikah itu pasik. Tu tak ada. Tu tak apa. Kalau saksi sendiri yang mengaku sampai akad nikah, dia mengaku tanya masuk saya akad nikah dulu saya pasik, saya taubat tak cukup sahur lagi masalah. Atau saya tak taubat lagi masalah. Tu tidak memberi bekah. Kalau dua saksi tak memberi bekah. Masa dulunya nak saksi tiba dia pun mengaku minta maaf lah masa dulu saya pasik masalah tak diterima,kan. Tak memberi bekah. Tidak memberi bekah. Situ. Mana tak batal lah nikah tu. Maka jika mengikrar oleh suami di sini, maka jika mengaku jadi di si Tok Qadi atau si orang ramai mengaku oleh suami akan pasik saksi. Jadi katanya saksi tu pasik. Saksi saya hari itu pasik. Dan ingkar di sini mana padahal ingkarkan menolakkan oleh isterinya, isteri bagi suami itu. Ingkar. Dia kata tak. Suami mengaku. Tapi bini tak ada. Apa hukum dia ceraikan? Jadi maka diceraikan. Jawab tu. Diceraikan maka diceraikan. Tu. Jawab ni bukan tafriq dak. Mana diceraikan jadi maka diceraikan antara keduanya. Jadi oleh hakim. Kena cerai, tak boleh duduk sekali dah. Suami ingat. Kalunya isteri tak terima kerana mudarat zuk. Kalau suami sendiri mengaku tak ada mudarat siapa hak tu no. Hak tu no dipisahkan dah. Dipisahkan kalau suami ditimukan. Kalunya zaujah dak, kerana zaujah tu katanya dia gharat lain. Kerana apa? Kerana apabila diceraikan isi kahwin tu dapat dia. Kerana dah subuh dah. Akad nikah kalau dah subuh masuk hasyapah dan lebihnya sekali ke apa kali adalahnya isi kahwin tak boleh diberi balik semua ambil kau isteri. Sebab tu mana mudarat suami dah habis isi kahwin lepas tu dah serah pula. Kalau isteri mengaku tak diterima,kan. Tapi kalau suami mengaku itu hak dia. Kerana cerai itu adalah hak bagi zuk. Kalau dia mengaku tersaksi tu pasik berarti no cerai dah, pisah dah. Dah. Lepas tu mengaku sebab tu jangan ngaku habis no cerai. Tak ngaku, kalau tak ngaku, kalau kita dah tahu balik tu saksi tadi tu pasik kita tahu dah kita nak ngaku, duduk dua gitu, duduk ngekak dia tak sah ke. Tapi ini khilaf lah. Ini khilaf pada alam mazhab tadi. Susah berlaku ni duduk ni sebab tu nak cuma bab nikah ni. Ada cuma sikit. Bab tu bab saksi bab apa nak cuma. Cuma sikit. Bukan bab akad nikah tu. Dan diberikan setengah mahar musamma, lepas tu nak beri separuh lah. Separuh dah. Kerana panggil nikah tak sah. Kalau nikah sah habis. Kalau nikah dia tak sah maka nak beri balik. Lepas tu dia berikan setengah mahar musamma. Bila? Jika belum lagi dukhul. Kalau tak subuh lagi. Kalau tak subuh lagi musamma sebut dalam akad nikah tu. Contoh katanya nikah tu isi kahwinnya 3,000. Anda beri 1,500. Tapi syarat jika belum lagi dukhul, tak masuk dukhul zakat. Tak masuk lagi. Tak subuh lagi. Tu nak beri lagi separuh. Jadi mana ada diri akad, cerah, nak habis separuh nak ingat. Sebab tu jangan balah tu. Kalau subuh, walaupun sebentar, habis. Licin. Ada nyanyi ni. Dan sekaliannya atas padanya setengah. Dan diberikan, jadi kepada isteri. Diberikan akan sekaliannya
sekalian bagi tumahat tu. Ha ni masalah kita tak beri lagi. Kalau kita beri dah nak ambil balik. Hak masalah diberikan jadi kepada isteri. Akan serah muhad musamanya. Tu kalau tak beri lagi nak beri dia. Kalau dia beri dah nak beri kita balik, cucu balik baru. Kalau belum lagi dukhul. Dan sekalian muhad musamma jika sudah dukhul. Sudah dukhul habis. Apa nama takrif dukhul? Dukhul adalah takrif dia masuk ke maluwe lelaki sekadar hasyapah. Ataupun lebih, sekadar hasyapah ataupun hasyapah dah. Kalau hasyapah tu masuk, kalau ada hasyapah, mana hasyapah tu masuk, habis. Walaupun tak ada gerak apa, masuk pak hari tu dah, masuk atu dah. Habis licin. Masuk pak bini sepak. Bini kungfu, jatuh kate. Habis licin. Ya kalau jatuh atu dah, kalau masuk atu dah adalah habis licin. Tak ada apa, habis licin. Jangan ada itu dia. Lepas tu dia minta cerah. Kalau dia minta kita cerah, kita boleh khalaq. Kita tak ada apa minta cerah. Kalau cerah gitu maknanya habis licin kita. Mana mu nak biar aku talak boleh. Mu nak bayar balik gini. Kita khalaq tak apa. Tebuh talak. Kalau mu beri duit aku balik tak apa, aku cerah mu. Kalau mu tak beri aku tak cerah, tak apa, hak kita. Tu hak kita. Tak? Tapi kalau kita cerah masa tu pak kita marah dia cerah lalu dah. Habis licin. Sebab tu gue ingat. Lepas tu nak minta balik. Tak boleh ni masalah kita ambil duit hari tu. Duit hari. Tak, sebab tu tak ngaji bahaya. Ambil duit hari masalah. Banyak kita dah ambil duit hari. Dah. Boleh sekali atau boleh sekali dah. Boleh sekali balah sekarang. Baru sekarang kita minta balik. Aku minta gini minta balik. Pergi naik mahkamah lagi ni boleh. Duit balik. Boleh semua boleh separuh aku harai duit tu. Nak cara khalaq. Mu nak bagi aku cerah boleh. Kalau mu tak si aku apa tak rayak molek. Ya aku molek ada apa. Kalau mak pak mu tu paksa mu ada dah bagi gini. Apa buat gini tak rayak kat awal, aku awal. Ada padahal tahu dah. Ada paksa juga dia tahu dah buat. Kecek pergi dah. Apa tak rayak abang awal. Inilah kalau tak si abang boleh. Berilah tu isi kawin abang balik. Abang ambil duit ni pergi nikah lain pula. Dia tak apa saya beri habis semua. Tak apa. Tak khalaq boleh. Tebuh tak masalah. Kalau cerah dah minta dah dah habis. Kalau dah subuh. Kalau tak subuh lagi separuh. Pak tak ada subuh lagi, pak baru nak peluk dia, pak lalu dah. Kungfu lalu dah. Marah ke suami. Cerah. Habis separuh. Ada isi kami habis separuh. Ingat. Dan tiada disyaratkan pula dua saksi dihadirkan keduanya. Dan tiada disyaratkan pula dua saksi dihadirkan keduanya. Mana tidak disyaratkan pula dua saksi itu dihadirkan keduanya dua saksi. Ada itu jawapan sedap sikit tak? Mana tidak disyaratkan dua saksi itu kena hadir. Dihadirkan keduanya dua saksi itu. Lagi diserukan, jadi dipanggilkan. Tak syarat. Maknanya tak syarat kita nak minta orang itu nak saksi, kita nak panggil mari. Kita nak minta dia mari, hadir mari. Dihadirkan, diserukan supaya panggil mari. Tak syarat. Lepas tu guna? Maka memadalah. Tafriq pada tidak disyarat. Maka memadalah, cukuplah, sahlah dengan hadir keduanya dengan sendirinya. Mana sendiri keduanya? Tak apa dah. Yang mari sendiri. Tak ada minta-minta apa, mari. Bawa nak akad nikah je mari. Mari pak. Minta lah dia mau jadi saksi masalah. Tak apa dah. Kami duk cari dah tak ada, tak jumpa. Dia mari sendiri, tak apa dah. Maknanya dia saksi kerana faham makna saksi kan? Dia saksikan mana minta dia menyaksikan tak? Kalau dia mari sendiri nak jadi saksi tak apa dah. Dah mari pak. Tak apalah kami jadi saksi. Tak apa dah sah dah. Tak syarat kita pergi panggil dia, dia madah dia tak syarat. Sah enggak gitu. Tengok seni-seni dah. Dan mendengar akan ijab, jadi mendengar keduanya. Lain pula mendengar keduanya akan ijab dan kubur sah. Ya mari lepas tu dengar. Ni ingat, ni masalah selera. Kalau tu mana bahas sini supaya selera. Jawab mari ni mesti ada faedah. Ulama awak mari kata-kata ini masih ada faedah. Faedah yang tak banyak pun berlaku. Contoh katanya pak dengan zuk tu duk selera. Tak duk bersaing ke, duk gapo ke, duk bersaing dengan pak cik ke, selera. Duk selera, pak cik nikah lah, dia tahu dah dia orang. Dua orang tak ada saksi. Ada. Tiba-tiba mari cukup saksi. Bahasanya aku nikah akan Fatimah masalah anak dia lah. Kalau anak orangnya nak tak sah nikah. Fatimah gini akan nikah lah. Isi kahwinnya. Toleh kitanya lah bisik dengan saya dah. Mung ada nanti kita main tipu pak dia. Kerana pak dia kita selera sama. Mu tunggu dulu, nanti dia setuju gini mu mari duk belakang dia. Mari belakang dia nanti timur, ada.
Dah tipu kat kau itu pun. Tak. Dah. Ataupun dia betul dia mari. Lepas tu dia aku nikahnya selorong, aku nikahkan ni, aku timurkan nikahnya. Tengok saksi ada. Nak dua orang hadir dah ada. Sah. Kerana apa? Kerana tidak disyaratkan diperhadirkan. Mandi dia mari. Tu wali katanya aku tak tahu dia ada. Tak kira dah. Dia hadir dah. Apabila orang tu adil cukup syarat je sah. Tu mana maksud sini. Maka mada dengan hadir keluarnya dengan sendirinya. Lepas tu dengar. Kalau hadir tak dengar tak hadir. Dengar. Ijab dan kabul. Maka sahlah akadnya itu. Sebab tu jangan selorong bak nikah ni. Jangan selorong. Toleh saksi ada habis. Saksi ada. Kalau telefon tak ada telefon. Buka kitanya nak buka orang tengok saksi dah jawab. Tak ada nak hadir majlis. Hadirlah pula dengar. Kalau guna hak ni tak ada. Tak sah. Dan demikian lagi tiada disyaratkan mengkhabarkan dia akan jadi saksi. Dan lagi demikian pula supaya syarat itu supaya tidak syarat tadi, apa dia tiada disyaratkan mengkhabarkan dia dia akan jadi saksi tu. Atau mengkhabar akan dia akan dua saksi tu. Khabar pun akan jadi saksi tak syarat. Mengkhabarkan dia ni akan dua saksi. Akan dua penyaksi kalau bahasa lain ni. Akan dua penyaksi tu. Khabar pun maf'ul. Khabar akan jadi saksi. Ini saksi oleh keduanya. Tak syaratlah. Demo nak jadi saksi kami ni dua orang ni tak syarat. Yang mari betul dengar saja. Betul dia ada dengar. Yang bukan mari tu juga nak jadi saksi pun. Sebab tu sini mana supaya juga tidak syaratkan mengkhabarkan. Mana nak beritahu kata dia tu jadi saksi tak syarat. Dia mari kita tak minta pun pakcik dia saksi dah habis jadi saksi dah. Yang mari duduk. Dia cukup syarat dua orang lelaki sifat-sifat tersebut mari duduk dengar. Kita tak ada minta, tak ada beritahu kata dia tu saksi pun. Sah dah. Sebab tu di situlah afdalnya masa akad nikah kita cari dua saksi, lepas tu orang lain ramai pakat dengar belakang. Kita pakat dengar belakang tu hak dia pakat dengar pun, hak tu saksi dah. Hak ni pun saksi kerana kita mintanya. Tak, kalau contoh batal dua ni pun hak ramai lagi. Sebab tu aulanya masa akad nikah kita minta ramai mari. Sunat lepas dak ke? Sunat kita minta orang soleh ramai mari. Kalau dua orang ni batal, hak lain ramai lagi tu. Kerana apa? Kerana tak syarat hak lain tu kita hanya memberitahu tadi tu jadi saksi. Tak syarat kita beritahu pak cik dia saksi tak. Yang penting dia mari, dia hadir, dia dengar cukup. Tu situ. Tu untung sebab tu masa akad nikah boleh. Kalau sebab tu kita akad nikah dia orang sibuk ni sibuk. Mintalah wi dah duit tak email wi dah sikit dak. Duit minyak kereta apa gini wi ramai tak lebar, minta tak lebar mari sebuah kereta. Ada marilah akad nikah kami bakat dengar, minta mari. Lepas biar 50 riyal seorang. Tak masalah. Supaya selamat kita kemudian hari. Selamat mari. Dia mau atas saksi lepas tak apa ramai lagi. Dah tak lebar tu. Ada masalah. Senang kita. Sebab tu tak syarat kita mengkhabarkan dia akan dua saksi tu kata dia tu jadi saksi, kena jadi saksi. Tak syarat dah. Tu tak syarat itu. Dan demikian lagi tiada disyaratkan mendengar sebut isi kahwin tak syarat. Saksi tadi nak dengar sebut isi kahwin. Isi kahwin sunatnya. Kerana apa? Sebab tu ilat dia kata tu tak syarat. Dua saksi tu nak dengar sebut isi kahwin. Zuk tu wali sebut berapa? Zuk tu sebut apa tak syarat. Sebab apa? Kerana tiada dijadikan, kerana tiada jadi syarat. Jadi kerana tiada jadi sebut tu. Kerana tiada jadi sebut tu. Tidak jadi apa? Syarat sah nikah. Dengan sebab isi kahwin itu. Ada sini. Mana kerana tiada jadi syarat sah nikah. Jadi sah nikah itu dengan sebut bukan sebab tu sebut. Dengan sebut isi kahwin tak syarat. Nak sah nikah nak sebut isi kahwin tak syarat. Sebut tu sunatnya, afdalnya. Tak sebut pun sah. Sebab tu maknanya kalau tak dengar sebut isi kahwin tak apa. Berapa saat ni? Ada setengah saksi tu. Setengah saksi apa sini tak faham. Pasal bahaya guna. Nikah sekali lagi dah. Dia mau tanya sah tak ni? Buat akad nikah dah? Apa nikah? Sah tak? Saksi. Saya tak apa sedap ni. Nikah mula dah. Nak tengok je pening. Apa nikah semula nak tanya? Saya tak dengar si kami apa ni. Tak syarat sah dah. Sah dah panggil. Sebab tu minta orang ngaji lagi, minta saksi. Kalau tidak nyusah kita nikah 2-3 kali. Apa sebut je lah sikit isi kami apa? Ada setengah saksi gitu. Sebut je lah molek. Tak dengar ni, sebut derah molek. Tak dengar berapa sebut. Ya mai gitu. Sah dah, tak apa dah. Nyusah-nyusah lagi. Itu masalah. Pak kalau kita kata tak ngaji, marah kita. Tak ngaji sungguh. Pak kadang ngaji tak faham. Tak ngaji tak faham sebab kita ni bukan senang kita ni baca. Lebih lagi kalau kita tanya pandai bahasa Melayu, kita sebut bahasa Melayu satu-satu memang kita ada mufradat kita pandai. Tapi cara susun kecek dia tu elahnya tak sama.
Dengan bosan kita pergi tempat kecil dah. Ada kita pergi tempat orang kecil bahasa Melayu, kita sebut mari kita mudah faham lah. Sebab tu bagi orang yang kecil, yang pandai kecil bahasa Melayu, yang mudah nak ngaji kitab Melayu. Kalau tak pandai boleh baca tapi fahamnya tak mesra dak, tidak menyamai dak. Tak sama. Sebablah kita baca kitab Arab dengan orang hak duk pergi tempat kecil Arab tak sama makan tu. Fahamnya kitanya tak ada. Tapi hak kita boleh tak kalau kita gerti kawaid sungguh memang boleh. Memang kawaid nahwu kawaid kerja kecil ini kita gerti sungguh. Tak apa masalah. Ini kawaid pun tak gerti, sekadar gerti mufradat tak ada. Siapa kita tak pergi Arab, tu kita tak pergi Arab. Boleh baca kita Arab lebih pada hak tu. Tak masalah kerana kawaid dia gerti. Ini masalah pandang mufradat. Kalau mufradat ingat habis bahasa mufradat tapi tak gerti, hak tu tak ada. Contoh tadi dok Malaysia. Malaysia lama 10 tahun, bahasa Melayu pandai habis dah. Tapi dia baca tak gerti, sangat uslub dia, cara dia tak. Nak tahu pula. Ni bal lagu mana, bahkan lagu mana, tu lagu mana, dan lagu mana tu. Tu tak masalah dah. Itu dia. Ada tidak syarat nak pergi tapi gitu sedap lagi. Kecek pay dia. Sebab tu ada habis duit pun pergi Arab ni. Pergi Arab sedap. Kita ngajar kita Arab kecek Arab sedap lagi. Tapi kalau pandai kecek Arab kawaid tak kerti, sepuluh orang ngaji di Saudi masalah. Kawaid tak kerti. Tu pening nak baca kita. Itu pening. Lepas tu tak salah kita orang. Oh ni kita ni salah, ni tak salah. Kerana dia tak kerti kawaid. Ada Arab kecek bahasa tak jadi. Tak ada bahasa itu. Nak kerti kawaid dia. Habis ada. Mana ada kita ni? Tidak syarat ada demikian lain tidak syarat mendengar isi kahwin kerana tidak dijadi syarat sah nikah dengan sebut isi kahwin seperti bandingan ni, seperti sini bandingan bukan kias. Ada bandingan semua ulama tu tolong. So tu katanya tangzid dengan kias tu hak tolong. Tapi ada tu bezalah kias lain tangzid lain. Bandingannya tu mendengar kalau kias tu maknanya jenis hukum mari banding supaya lebih nampak. Bandingan nak supaya kan, nak supaya tengok mana nak tengok atas hukum ni. Ada. Nabi kita jelas faham masalah aja. Seperti bandingnya seperti mendengar keduanya dua saksi akan khutbah juga supo. Ada tidak. Bandingnya seperti itulah. Banding semuanya dia dengar khutbah. Sunat tak? Sunat. Khutbah tu sunat ke syarat? Sunat. Kalau dia dengar, kalau saksi tak dengar, orang baca khutbah dah mari. Wali baca khutbah dia tak dengar. Zuk baca khutbah tak dengar. Mari dengar akad nikah ijab kabul haja. Sah tak? Sah. Ada tu bandingan mana tangzid pada pihak tidak disyaratkan. Tidak syarat tak dengar tak apa. Mana kalau saksi tidak dengar khutbah sah nikah. Kerana khutbah itu adalah sunat. Habis dan demikian lagi sah dua saksi itu daripadanya dua anak laki isteri. Ya tak apa, dua anak dia isteri. Ini berpayah kan dua anak isteri. Ada. Dengan dua nenek. Ada dan dengan dua nenek keduanya wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu